mak tak nyanyuk. Kalau aku boleh memilih induk, aku mahu lahir dari rahim permaisuri raja ataupun mana-mana wanita yang hebat. Namun Allah berkehendak mengatur apa jua miliknya. Nama aku Zia, usia dah cukup matang, telah melalui jangka hidup yang panjang, dan luahan aku ni semoga menjadi iktibar, yang baik jadi tauladan, sebaliknya yang tak baik sila tinggalkan. Aku anak ketiga dari 9 beradik, lahir dari ibu yang kelainan upaya mental, OKU mental. Tahap pemikiran dan pertimbangannya sangat rendah, below normal. Tidak mampu berfungsi sebagai ibu yang menyayangi, melindungi, mendidik dengan lemah murni dan mendoakan. Ibu aku anak tunggal, atuk dan opah aku agak berada, memiliki banyak hartanah. Kekurangannya menyebabkan sukar anak mereka disunting orang. Ibu berjodoh secara penipuan. Dikatakan dia wanita normal yang ada banyak kepandaian, dan ayah terperangkap dalam perkahwinan tapi memilih untuk meneruskan kerana dia yatim piatu dan miskin tidak berharta. Ketika itu ayah bekerja sebagai special guide di zaman komunis tahun 1950-an. Bagi menutup ketidakmampuan ibu, opah aku ambil alih banyak tugas rumah tangga kerana takut anaknya diceraikan. Apabila ibu melahirkan anak, opah mengambil 3 orang cucu yang terawal semasa bayi untuk dijaga di rumahnya. Dan rumah tangga opah berantakan sepanjang kehadiran anak-anak kecil dan berakhir dengan perceraian kerana atuk terabai kehendak lahir batinnya. Opah tidur bersama dengan cucu-cucu kecil yang rapat kelahirannya berturut tahun. Dan ketika opah bercerai, aku berumur 10 tahun, abang 11 dan kakak sulung 13. Ketika itu ibu sedang melahirkan anak yang ke-6. Rapat-rapat jugalah umur, selang setahun. Dan bermulalah kehidupan suram aku, terpaksa mengikut opah yang diceraikan, turun sehelai sepinggang. Ayah ibu hanya mahukan kakak kerana boleh mengambil alih tugas menguruskan rumah tangga dan jaga adik-adik. Dan kakak diberhentikan sekolah masa darjah 5. Abang ketika itu satu-satunya anak jantan kebanggaan mereka. Aku pula tidak diperlukan kerana masalah kemiskinan melampau, kebodohan dari segi mental ibu, dan anak-anak yang ada pun dah cukup ramai. Opah menyalahkan aku, menuduh sebagai penyebab penceraiannya, dan dia balik ke kampung asalnya meninggalkan aku terumbang ambing. Terpaksa datang ke rumah ibu ayah. Aku dihalau kerana membebankan mereka. Aku tolong kakak buat kerja-kerja rumah dan jaga adik-adik seawal dilahirkan supaya aku diterima di rumah itu. Aku bertahan walau didera fizikal dan mental sebab aku hilang tempat berlindung dan tempat makan. Aku juga sayang kepada adik-beradik. Untuk dapat duit, aku serta kakak dan adik yang agak besar masa tu ambil upah kerja di bendang, basuh kain kat rumah orang dan lain-lain. Upah tersebutlah kami beli bahan makanan sebab bapa aku lepas special guard tu dia bekerja sebagai jaga lombong yang mana gajinya jauh dari mencukupi. Dan di mana ibu aku, kami jumpa dia waktu makan dan waktu malam sebelum tidur. Anak-anaknya yang kecil tinggal dalam jagaan kami. Aku adalah target untuk ibu lepaskan kemarahan kalau ada yang tak kena walaupun bukan salah aku. Termasuklah kesalahan kecil yang remeh-temeh. Aku disumpah seranah dengan bahasa yang kesat, siap carut marut dan dipukul tanpa belas ihsan. Bila dia mengamuk, aku terpaksa lari terjun tingkap, terjun tangga, menyelamatkan diri kerana dia akan lemparkan aku dengan apa sahaja yang tercapai termasuklah kayu api dan parang. Ayah mendahului abang dari segi layanan, dikecualikan dari kerja berat dan ditanggung persekolahan kerana prinsipnya anak jantan panjang langkah. Manakala perempuan kecerut dapur walau ada pelajaran tinggi. Aku hanya sempat menghabiskan persekolahan setakat darjah 6 kerana kesempitan hidup dan pengabaian ayah terhadap aku. Anak-anak menanggung beban penghinaan dari masyarakat sekampung kerana penampilan ibu aku tidak semenggah dengan kain yang tak berapa lekat di pinggang. Luar biasa pengotornya, najis pun kesak-kesak ikut sempat. Kebersihan diri jauh sekali. Pendek kata, buruk perangai, buruk rupa. Kami dihalau jika datang ke rumah orang kerana takut kami minta makan. Masa kecil, kami busuk sebab belum tahu layan diri dan ibu bukan figura yang dapat dicontohi. Bebanan kesempitan hidup, penghinaan orang luar dan tempat tinggal yang tidak selamat serta kotor menyebabkan anak-anak mahu segera keluar dari rumah membina kehidupan sendiri. Kami terlalu penat dan sakit jiwa raga. Oleh kerana aku yang kerap dihalau dan aku juga yang tidak bersekolah, maka seawal umur 13 tahun, aku keluar ke Bandar Ipoh bekerja sebagai pembantu rumah. Aku cuma mahukan kehidupan yang normal. Ada tempat berlindung dan dapat makan. Bekerja dari satu rumah ke satu rumah hinggalah aku ditakdirkan jadi pembantu keluarga cikgu. Mungkin cikgu tersebut melihat aku sedikit bijak, dia cadangkan aku ubah kehidupan melalui pelajaran. Sepanjang tercicir persekolahan, jiwa aku tak pernah padam untuk kembali bersekolah.
Masa tu usia aku baru 15 tahun dan aku menduduki peperiksaan SRP sebagai calon persendirian dengan bantuan majikan aku. Dan dipendekkan kisah aku, setelah melalui pelbagai ranjau dan duri, aku berjaya ke peringkat universiti bergraduasi awal tahun 1980. Sepanjang dalam kerjaya, aku tetap menghulur belanja pada ayah. Pada adik-beradik aku, dah ada 9 orang waktu itu dan ramai yang masih belajar. Sepanjang perjuangan aku, Allah hadirkan insan-insan mulia membiayai pengajian. Antaranya majikan aku, pengetua STAR, guru kelas tingkatan 6 dan doktor pengarah nursing school serta sekumpulan matron nursing. Dan kini aku telah lebih 10 tahun bersara dari jawatan pegawai kanan kerajaan. Suami aku juga bersara pegawai tertinggi kerajaan dan kami punya 8 orang dan beberapa orang cucu. Anak-anak juga berkejaya bidang profesional dan ibu aku sekarang ni sudah mencapai umur 90-an. Ayah pula dah lama meninggal. Fasa penjagaan ibu amat mencabar sebab sudah sampai peringkat sangat gemar kepada najis. Dia sangat puas dapat menyentuh dan melumur najis tu pada lantai dinding dan di badannya. Pada aku dia bukan nyanyuk. Memang itu perangai asalnya sejak aku celik mata mengenalinya. Ketika aku dihalau dari rumah, aku keluar tidak menoleh ke belakang dan berharap tidak berjumpa dengan dia lagi. Namun ketentuan Allah mahu aku menghadap dia lagi dengan perangai buruk yang memang aku dah jangka. Tidak seorang pun dari anak-anaknya ada sentimen terhadap orang tua ini. Kini mereka meletakkan liability itu lebih kepada aku. Mereka juga terabai dengan sejarah membesar yang tidak elok. Cuma tiada penderaan fizikal. Jika aku mencari salah, takut aku menyalahkan takdir. Biarlah dia terlepas peluang menghargai dan menatang permata yang 9 ini. Asal aku tidak terlepas ganjaran terbesar dari Allah dengan menjaganya di hari tua yang tidak lagi bermanfaat atas orang yang hidup. Jika dia kotorkan dan busukkan rumah aku, semoga Allah gantikan aku dengan rumah istana yang lebih baik di sana kelak. Adik-beradik aku yang mengelak dari menjaga dan mengabaikan dia sebenarnya sedang melepaskan ganjaran dari Allah. Ibrahnya, janganlah dikawinkan orang yang tidak cukup akal kerana zuriatnya yang menanggung beban dari kecil hingga dewasa. Kami tidak dapat kasih sayang, tiada nilai adab yang murni, tiada motivasi, bodoh, tiada tumpuan belajar dan kurang zat pemakanan. Penghinaan yang melampau menyebabkan kami kehilangan jati diri dan sentiasa berada dalam ketakutan. Syukur aku terlepas dari putaran ganas kemiskinan dan kebodohan. Hanya sekadar luahan dari Zia yang pernah terbuang.